Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kali ni saya nak tunjuk basic FBD, Free Body Diagram, memandangkan ramai di kalangan pelajar yang masih kurang faham berkenaan dengan FBD ni. Okay, so sebelum kita draw FBD, kita kena tahu dia punya basic FBD ni dulu, macam mana nak buat FBD. Okay, jadi kita tengok beberapa basic. So kena ingat FBD ni kita buat, kemudian kita nak apply static equilibrium equation. So dalam statics ni kita ada, kita cuma cover tiga sahaja equation of equilibrium. So yang pertama adalah summation of fx equals to 0, kan? Summation of fx equals to 0, summation of fy equals to 0, dengan summation of moment equals to 0. Okay, so tiga benda ni sahaja yang kita cover untuk statics. Jadi untuk buat free body diagram, kita kena tahulah dia punya reaction force. So reaction force ni akan merangkumi force dengan moment sajalah. So sama ada dia fx, fy ataupun combination of fx, fy, dan kemudian ada moment. So macam mana nak tentukan dia punya reaction force ni, bergantung kepada dia punya type of support. Okay, jadi kita tengok based on type of support. So kita tengok yang pertama ni. Okay, kita tengok yang pertama, kita ada kabel. So bila kabel ni, macam mana nak lukis dia punya reaction force ataupun reaction force lah. Kalau kita nak lukis reaction force, maksudnya kita kena imagine kat mana dia constraint, kat mana kabel ataupun body tu dia tak boleh bergerak. So dalam kes yang pertama ni, kalau ada kabel, body ni ataupun structure ni boleh bergerak dalam semua arah, kecuali arah yang sini lah. Kalau kita tarik arah sini, so yang ni dia tak boleh bergerak sebab dia ada constraint by cable. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena lawan kepada arah yang dia constraint tu tadi. Okay, jadi contoh kita akan lukis dia punya free body diagram. So kita akan lukis dia punya body. Okay, lepas tu dia punya force tu adalah mengikut kabel tu lah. So kabel tu located at below of the body, kemudian mesti melawan arah constraint tu. So macam ni lah keadaan dia. Macam ni lah keadaan dia. Dan dia punya angle adalah sama. So ni adalah angle dia, theta. Okay, so yang kedua, kita ada link, weightless link. So yang kedua, kita lukis dia punya body. So sebelum kita lukis dia punya body, kita imagine macam mana dia constraint, kan? Dia constraint. So dia boleh bergerak, dia boleh rotate. Body ni boleh rotate dan dia boleh bergerak dalam semua arah kecuali sama ada arah sini ataupun arah sini. Sama ada dua arah ni lah. Sama ada dua arah ni. Jadi dia punya free body diagram. So kita lukis dulu dia punya free body diagram. Okay, so dia punya body, kemudian dia punya force. Kita boleh buat arah compression ataupun tension. So mana-mana pun tak kisah. So kalau arah compression, dia merujuk kepada yang ni lah. Dia akan lawan, kan? Dia akan lawan. Kalau kita buat arah tension, okay, so saya padam ni.
Kalau saya padam dan saya buat arah tension, so dia akan merujuk kepada kita punya constraint yang ni lah. Okay, kemudian dia punya angle sama lah. So kalau dia punya angle kat bawah ni adalah theta, so kat atas ni adalah theta juga lah. Okay, so tak kisahlah ambil angle yang mana satu. Kemudian kita ada rocker ataupun roller ni. Kalau kita ada rocker ataupun roller, so dalam keadaan ni dia boleh berpusing, dia boleh berpusing dan dia boleh bergerak mengikut dia boleh bergerak mengikut arah ni lah. Dia boleh bergerak mengikut arah yang selari dengan surface. Kalau yang ni pun sama jugalah rocker, tapi dia tak boleh bergerak pada arah sini. Dan dia tak boleh bergerak pada arah sini. Sama juga rocker pun dia tak boleh bergerak pada arah sini. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena lawan kepada arah yang dia constrain tu. Jadi bila kita buat free body diagram, kita buat free body diagram untuk roller dulu. So dia punya force adalah arah sini lah. Mesti lawan kepada arah sini. Direction sama. Okay, so ni adalah assumption kita lah. Ataupun kita ada rocker, so kita buat dia punya body, and rocker arah sini lah. Dia akan jadi arah sini. Okay, so angle tu akan jadi sama lah. Maksudnya angle ni kat sini. Okay, dan satu lagi dia mesti perpendicular dengan surface. So ni adalah surface contact. So yang ni mesti perpendicular. Force ni mesti perpendicular dengan surface contact. Dan angle dia, kalau angle dia kat sini kan, theta. So maksudnya theta ni kat sini lah. Jadi kat bawah ni adalah 90 minus theta. Okay. Sama jugalah dengan case rocker. Kemudian kita ada satu lagi contoh pun sama juga konsep dia. Dia constrain pada arah, dia tak boleh bergerak pada arah sini. Okay, so jadi bila kita buat free body diagram, dan ni adalah dia punya contact surface. So kita punya force adalah perpendicular to the contact surface. Okay, so itulah dia punya macam mana kita nak lukis free body diagram. Ataupun kita ada roller dekat confined surface ni. Jadi roller ni dia punya structure ni, body ni dia boleh bergerak dia boleh rotate. Dia boleh rotate sebab dia pin dekat sini. Pada masa yang sama dia boleh bergerak pada arah sini. Dia boleh bergerak pada arah yang selari dengan contact surface tu. Tapi dia constrain, maksudnya dia tak boleh bergerak pada arah, sini, ataupun dia tak boleh bergerak pada arah sini. Okay. Jadi apa yang kita buat adalah kita lukis dia punya FVD dan kita akan buat satu force yang selari dengan yang perpendicular dengan contact surface. So ni adalah contact surface. Kemudian ini adalah dia punya force. Okay. So kemudian kita pergi kepada next example ni. Okay, so sekarang ni untuk next example ni sama juga, dia boleh rotate dan dia boleh bergerak pada arah yang selari dengan dia punya shaft tu. Okay, so ni adalah arah pergerakan dia.
tapi dia tak boleh bergerak pada arah yang perpendicular dengan shaft ni. Okay, so dia tak boleh bergerak pada arah sini. Jadi apa yang kita buat? So kita akan lukis dia punya free body diagram. Dan kita akan buat dia punya force tu arah sini lah. Okay. So angle pun sama. So kalau yang ni adalah dia punya roller dia. Dia punya shaft dia. So dia punya angle dekat sini, theta. Dan kita tahu yang force ni adalah perpendicular to the contact surface ataupun perpendicular to the shaft tu. Jadi kat sini dia punya theta lah. Dan kat sini akan jadi 90 minus theta. Okay. Next kita ada pin. So pin ni dia boleh rotate. Dia boleh rotate arah clockwise atau counterclockwise. Tapi sekarang ni dia tak boleh nak bergerak lah. Dia tak boleh nak bergerak pada dia tak boleh nak bergerak pada arah sini semua untuk force ni. Okey, dia tak boleh nak bergerak pada arah sini. Tapi kita tak buatlah semua force. Kita tak buat semua force, jadi kita akan buat dia punya X dan Y sahaja. Dia punya X dan Y sahaja. Jadi kita lukis dia punya body. And then force dia, kita buat Fx and Fy. So ni adalah Fx sebab horizontal. So kita buat Fy sebagai vertical. Okay. Kemudian kita pergi kepada next example. So yang ni, yang ni dia tak boleh nak rotate. Dia tak boleh nak rotate dan dia tak boleh nak bergerak arah perpendicular to the roller. Perpendicular to the roller, tapi dia boleh bergerak arah selari dengan roller ni, dia boleh bergerak. Jadi yang hijau ni saya padam. So kita kena buat force macam ni lah. So ni adalah dia punya body. Kemudian dia akan ada moment. So moment tak kisahlah nak buat clockwise atau counterclockwise. So let's say saya buat counterclockwise. Dan dia akan ada force yang perpendicular to the shaft. So yang ni akan ada dua lah. Satu moment dan satu force. Kemudian last kali kita ada fixed support. So fixed support ni maksudnya dia tanam dekat dalam beam. Dia tanam dekat dalam beam. Jadi apa yang kita buat adalah, so kalau kita tengok kat sini, dia tak boleh bergerak dalam semua arah. Dan dia juga tak boleh rotate. Jadi apa yang kita buat? Kita buatlah dia punya free body diagram. So kat sini akan ada Fx. So akan ada Fy. Dan dia akan ada moment. So this is how we draw free body diagram from basic lah. So lepas ni saya akan bagi contoh-contoh yang berkaitan macam mana kita nak lukis FBD, dan seterusnya macam mana kita nak cari dia punya unknown forces menggunakan static equilibrium equation yang tiga tadi. Summation of Fx equals to 0, summation of Fy equals to 0, dengan summation of moment equals to 0. So that's all untuk video yang pertama ni. Assalamualaikum.